Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir Hafiz. Nama saya adalah Muhammad Hafizi bin Azmi dan tajuk kajian lapangan kami adalah Asal-usul Manusia. Saya akan membuat sedikit pengkata dan pendahuluan bagi pihak kami. Asal-usul manusia merupakan perbincangan yang sering mengundang konflik di antara ahli sains dan juga ahli agama. Malahan konflik ini berterusan sehingga ke hari ini. Dari segi etimologi, manusia adalah dari terjemahan perkataan Inggeris human, di mana human pula adalah perkataan yang dipinjam oleh perkataan Perancis lama humane. Perkataan humane ini diambil dari perkataan Latin humanus, di mana kata adjektifnya adalah homo. Jadi itu kita boleh lihat perkataan homo sapien ni, ya. Kalau English man in the sense of humankind. Manusia sememangnya merupakan spesies yang paling dominan di muka bumi ini. Kita akan melihat apakah yang membuat manusia dijadikan sebegitu dan dari manakah manusia ini berasal. Secara kasar, manusia telah dianugerahkan dengan kebolehan berkomunikasi pada tahap yang sangat tinggi dan juga untuk menyampaikan pemikiran kepada orang lain. Salah satu ciri khas manusia adalah kita dapat menyebarkan pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya dan kemudian membangun dan berinovasi dari warisan budaya dan dari generasi yang terdahulu. Penemuan manusia yang paling awal adalah Homo habilis yang telah hidup antara 2.4 juta hingga 1.4 juta tahun yang lalu di Afrika Utara dan Afrika Selatan. Ahli falsafah klasik Yunani dan Barat mengemukakan teori kejadian manusia dengan merujuk kepada dua sumber ilmu, iaitu ilmu akal dan panca indera. Manakala dari teori kejadian manusia menurut Islam adalah merujuk kepada sumber tertinggi ilmu, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Perbezaan pendapat dari segi agama dan sains akan dibincang lagi dan diterangkan dengan lebih lanjut oleh rakan-rakan saya dalam perbincangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam bin Ramli. Saya akan menerangkan konsep ihsan. Okey, ada setengah manusia beranggapan manusia ini adalah makhluk yang diberi kelebihan akal yang membolehkan manusia berfikir secara rasional, bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan, membaca dan memahami ilmu. Jika kita lihat daripada sudut perbahasan pula yang diambil daripada Kamus Dewan Bahasa, manusia ini atau insan ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah yang tidak terlepas daripada kealpaan. Manakala merujuk kepada istilah etimologi pula, manusia adalah harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Di dalam Al-Quran sendiri ada menyatakan manusia ini dengan pelbagai istilah, antaranya istilah bashar, al-ins, al-insan dan juga bani Adam. Okey, pengertian bashar pada dasarnya adalah sesuatu yang baik dan indah. Selain itu, perkataan bashar ini juga membawa maksud menggembirakan. Perkataan al-ins di dalam Al-Quran membawa erti tidak biadab, tidak liar dan jinak. Perkataan Anas pula memberi gambaran bahawa manusia itu adalah universal tanpa sifat. Manakala Bani Adam pula membawa makna membina, membangun, mendirikan dan juga menyusun. Sekian sahaja. Terima kasih. Saya Muhammad Afif bin Abdul Aziz. Saya akan menerangkan sedikit tentang maksud insan menurut pandangan ahli falsafah. Menurut Ibn Sina, sebenarnya sudah diketahui bahawa manusia itu berbeza dengan haiwan yang mana haiwan itu tidak mampu hidup dengan cara yang baik. Haiwan itu hidup bersendirian dalam mengurus segala keperluannya tanpa memerlukan kawanannya. Keith Burtons, seorang ilmuwan dan tokoh etika Indonesia, menyatakan bahawa manusia atau insan adalah satu makhluk yang terdiri daripada dua unsur yang di mana kesatuannya tidak dinyatakan. Menurut Nicholas D. dan A. Sudiarja, insan atau manusia itu sebagai bineka tetapi tunggal. Bineka ini bermaksud kepelbagaian. Kepelbagaian ini disebabkan manusia terdiri daripada roh dan jasmani tetapi tunggal, yang bermaksud dalam satu barang, fizikal.
Seterusnya, menurut Omar Muhammad Al-Tomi Al-Shaibani, insan merupakan makhluk yang paling mulia. Insan adalah makhluk yang berfikir dan insan merupakan makhluk yang memiliki 3 dimensi, iaitu badan, akal dan juga roh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Menurut Sokrates, ahli falsafah Yunani, mengatakan bahawa manusia itu adalah makhluk yang hidup berkaki dua, yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Syekh Nuruddin An-Raniri, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Tuhan menciptakan manusia ini sesuai dengan citraannya, agar manusia boleh berperanan sebagai khalifah di muka bumi ini. Asal-usul kejadian manusia mengikut pandangan sains mengharuskan kita berbicara tentang asal-usul kehidupan dan hidup. Teori pertama yang dikenali dari Aristotle yang disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontanea, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Namun teori ini diragui oleh Lazaro Spallanzani, Francisco Redi dari Itali dan Louis Pasteur dari Perancis berhasil membuktikan bahawa makhluk hidup tidak dari materi yang mati. Setelah itu munculnya teori evolusi Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, bahawa haiwan, tumbuhan dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sederhana pada awal kehidupan di bumi, yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi spesies organisma di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah kejadian manusia. Khusus tentang kejadian manusia, menurut teori evolusi Darwin, manusia adalah haiwan atau binatang yang lebih maju dibandingkan haiwan atau spesies yang lain. Pada tahun 1842, Darwin telah menyusun kerangka teorinya dalam sebuah buku yang setebal 250 halaman yang telah diselesaikan pada tahun 1844. Kemudian ianya diberi judul sebagai The Origin of the Species by Means of Natural Selection pada tahun 1859, dan buku lain yang dengan judul The Origin of Man pada tahun 1871, dan kemudian terkenal dengan istilah teori evolusi Darwin. Seiring dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan moden, teori Darwin ini lambat laun digugurkan oleh para ilmuwan moden yang disebabkan kerana kegagalan Darwin dalam menjelaskan proses mekanisme transformasi gen dari DNA kera menjadi manusia. Assalamualaikum, saya Nur Syairah Amira binti Muhammad Rusli. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan asal-usul manusia. Okey, bagi kesimpulan asal-usul manusia, seperti mana yang kita tahu, menurut Islam, manusia pertama yang diciptakan ialah Adam, dan beliau diciptakan daripada tanah, dan juga manusia kedua ialah Hawa yang diciptakan daripada bahan baku manusia pertama. Sedangkan manusia ketiga diciptakan dari gabungan bahan Adam dan Hawa. Okay, walau bagaimanapun, dari sudut pandangan barat mengenai asal-usul manusia, dipengaruhi oleh tasawur sesebuah masyarakat yang berbeza dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Tamadun barat telah mengalami perubahan pandangan terhadap kejadian manusia berdasarkan tasawur masyarakatnya pada waktu itu, bermula daripada penciptaan manusia oleh dewa-dewa daripada mitos dan khayalan, beralih pula kepada pandangan falsafah Aristotle di zaman Yunani dan Rom, dan kemudiannya beralih kepada penciptaan manusia oleh Tuhan daripada agama Nasrani, iaitu agama Kristian. Walau bagaimanapun, tidak semua masyarakat barat pada zaman itu berpegang kepada pandangan tersebut.